menarik hari ini. Perdana Menteri perjelas rombakan kabinet ikut tuntutan dan perubahan semasa. Datuk Seri Anwar lantik 5 menteri baharu dan gugurkan seorang menteri. Pengalaman Dr. Zulkifli diperlukan untuk terajui semula KKM. PAS sindir rombakan kabinet Datuk Seri Anwar. Fuad sangsi keupayaan Isham Jalil berjuang penyatuan orang Melayu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 12 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi tadi dalam satu sidang media di Putrajaya mengumumkan rombakan kabinet beliau yang menyaksikan pertambahan beberapa menteri selain pertukaran portfolio. Datuk Seri Anwar berkata, rombakan kabinet yang dilakukan hari ini bertujuan menyesuaikan tuntutan dan perubahan semasa. Beliau berkata keadaan kini sudah berubah dan memerlukan ia ditangani dengan lebih baik termasuk dalam isu ekonomi, kos sara hidup, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Katanya, kerajaan telah menyempurnakan tugas sebaik mungkin selepas setahun memerintah dan menurutnya sekarang adalah masa untuk mencuba membawa sedikit penyesuaian. Jelas Datuk Seri Anwar oleh kerana keadaan telah berubah termasuk perubahan dari segi kemajuan ekonomi, kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik serta penerimaan peringkat antarabangsa telah meletakkan perubahan dalam tugas Kementerian Luar. Perdana Menteri pada pengumuman pagi tadi menyenaraikan 5 menteri baharu yang mana 3 daripada mereka mempunyai pengalaman sebagai menteri sebelum ini. Mereka adalah Gobind Singh Deo sebagai Menteri Digital, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilantik kembali menerajui Kementerian Kesihatan dan bekas Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Johari Abdul Ghani diumum sebagai Menteri Perladangan dan Komoditi. Selain itu, Timbalan Menteri Keuangan Steven Sim Chi Kiong dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia. Bekas CEO KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizah dilantik sebagai Timbalan Menteri Keuangan 2 dan Zulkifli Hassan pula mengisi kekosongan sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Noraini Ahmad menggantikan tempat Datuk Aiman Atirah Sabu di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Aiman Atirah pula bertukar ke Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sebagai Timbalan Menteri. Kabinet baharu Kerajaan Madani ini menyaksikan seorang menteri dan 2 timbalan menteri digugurkan daripada senarai. Ia membabitkan V. Sivakumar yang sebelum ini memegang portfolio Menteri Sumber Manusia sejak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui Kerajaan Persekutuan. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh dan Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching turut menerima nasib sama. Posisi Ram Karpal diganti oleh M. Kulasegaran manakala Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Pon Hin mengambil alih tempat Siti Aminah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pengalaman Dr. Zulkifli Ahmad diperlukan untuk menerajui semula Kementerian Kesihatan. Selepas PRU 14, Zulkifli pernah menjadi Menteri Kesihatan ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH namun tidak dilantik ke Jemaah Menteri ketika Datuk Seri Anwar menerajui kerajaan selepas PRU 15. Jelasnya Kementerian Kesihatan terbeban banyak masalah. Sebahagian diwarisi, sebahagian memenuhi tuntutan rakyat untuk kesihatan lebih baik dan beliau mengharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik. Zulkifli dilantik menggantikan Dr. Zaliha Mustafa yang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata, tiada lagi keperluan melakukan rombakan Jemaah Menteri
sekiranya tugas dijalankan dengan baik. Kesemua mereka yang baru dilantik telah pun mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara pada 2.30 petang tadi. PAS hari ini menyindir kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membesarkan kabinetnya daripada 28 kepada 31 orang. Ketua Penerangan PAS Fadli Syari berkata, sewaktu Datuk Seri Anwar mengecilkan kabinet, ia bukti kerajaan berjimat kerana kerajaan terdahulu hanya tahu membazir. Namun katanya, waktu dibesarkan kabinet, ia membuktikan kerajaan prihatin selain menyindir tindakan Datuk Seri Anwar sentiasa betul. 5 menteri baru dilantik iaitu Gobind Singh Teo, Zulkifli Ahmad, Johari Ghani dan Stephen Sim dan Amir Hamzah Azizan. Hanya seorang menteri digugurkan iaitu V. Sivakumar yang terpalit kontroversi kes rasuah melibatkan kementeriannya. Selain itu, jumlah timbalan menteri juga bertambah daripada 27 kepada 29 orang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Fuad Zarkarshi, sangsi keupayaan Isham Jalil memperjuangkan penyatuan orang Melayu sambil mendakwa beliau tidak mempunyai semangat kerja berpasukan. Fuad menerusi hantaran di laman Facebooknya berkata, hanya selesa bermain solo antara kelemahan bekas ahli MKT UMNO dalam karier politiknya. Beliau turut mempersoalkan bagaimana Isham mahu meneruskan penyatuan ummah jika kerja berjemaah beliau tidak berdisiplin. Beliau juga membandingkan Isham dengan bintang pemain bola sepak bertaraf dunia iaitu Cristiano Ronaldo dengan mengatakan Isham ingkar arahan kapten dan jurulatih dan ia pasti pasukan pun disalahkan juga apabila kalah. Semalam, Isham yang juga dipecat minggu lalu mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi enggan bertanggungjawab terhadap kekalahan parti dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Katanya, Ahmad Zahid sebaliknya menyalahkan orang lain atas kegagalan UMNO termasuk PRK Kemaman pada 3 Disember lalu, di mana calon Barisan Nasional BN Raja Afandi Raja Muhammad Noor kalah kepada calon PAS. Isham berkata, beliau akan terus memperjuangkan penyatuan orang Melayu yang menurutnya sudah lama berpecah belah. Surat pemecatan bertarikh 8 Disember yang ditandatangani Setiausaha Agong Datuk Seri Ashraf Wajdi Dusuki menyatakan Isham dipecat serta-merta atas alasan melanggar etika sebagai ahli UMNO. Isham bagaimanapun menegaskan beliau tidak akan merayu terhadap keputusan itu yang dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.